أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال الله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش وقال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita berpeluang menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan pada tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah, dalam keadaan yang damai, selamat daripada sebarang ancaman-ancaman wabak penyakit sebagaimana tahun-tahun kita sebelum ni. Alhamdulillah, ini semuanya adalah dengan rahmat kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat menjalani ibadah pada bulan Ramadan tanpa ada sebarang gangguan-gangguan maupun dari pihak manusia ataupun dalam bentuk bencana musibah. Berbanding dengan saudara-saudara kita di bahagian lain di atas muka bumi ni yang menghadapi bulan Ramadan dengan berbagai kesukaran, musibah dan kesulitan. Saudara-saudara kita di Palestin diancam oleh pelampau Zionis Israel, walaupun dalam bulan Ramadan, bulan yang sepatutnya setiap manusia itu perlu memberikan simpati, perhatian, berbelas kasihan, kerana bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat. Di permulaannya rahmat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan pengampunan yang besar di dalam bulan Ramadan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan setiap manusia ini daripada azab
siksaan yang disediakannya dalam kehidupan akhirat. Jadi dalam tazkirah saya pada hari ini, kita akan membahaskan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk kita meraih rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kepentingan hikmah yang terkandung di dalam sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam permulaan kitab suci Al-Quran, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengetahui bahawa Allah adalah nama bagi zat, maka Allah Subhanahu wa taala sertakan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim mengiringi nama zatnya. Ini untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya dan betapa pentingnya pengertian makna yang terkandung di sebalik kedua-dua nama tersebut. Menurut keterangan ulama, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah isim yang mushtaq. Isim yang mushtaq tu artinya, kalau dalam istilah bahasa, tata bahasa Melayu, kita kata kata terbitan, ya, perkataan yang terbit daripada sesuatu kata dasar, satu kata masdar. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim mempunyai 3 huruf asasnya. Jadi setiap kalimah bahasa Arab ini mengandungi, pada dasarnya mempunyai 3 huruf, baik kalimah isim maupun kalimah fi'il, ya. Jadi di dalam kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini mengandungi 3 huruf asasnya, itu huruf Ra, Ha dan Mim, yang mana merujuk kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Menurut ulama dalam bidang lughah, ianya berasal daripada kalimah masdar fi'il madinya rahima, dengan dimaksurkan ain kalimah fi'ilnya, dan fi'il mudhari'nya yarhamu. Rahima yarhamu, masdarnya rahmatan, ya, atau marhamatan. Dan pada sudut lughah, pada sudut bahasa, rahmat menunjukkan kepada makna ar-riqqah dalam bahasa Arab, ya, itu perasaan belas kasihan, ya, ataupun pengertian makna atuf, yakni kecenderungan hati, ya, atau membawa makna apa? Ra'fah. Ra'fah pun makna belas kasihan juga, tapi pada pengertian yang lebih khusus, ya. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini kedua-duanya adalah isim yang mushtaq, yakni kata nama yang terbit daripada Ar-Rahmah, ya. Kemudian kalimah Rahim ini mempunyai pengertian makna yang bertakluk dengan kaum kerabat juga, ya. Zawil arham artinya kaum kerabat, ya, dalam pembahagian harta pusaka. Kemudian perkataan rahmat ini juga, atau perkataan kalimah rahim, ya, juga merujuk kepada wanita, ya, kerana di sanalah tempat terbitnya perasaan rahmat, kasih sayang, ya.
Dan kalimah rahmat ini juga di dalam Al-Quran diitilaq untuk pengertian makna-makna yang lain juga. Luas pengertian makna rahmat ini. Antaranya pengertian makna rezeki, nikmat. Juga Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan itu sebagai suatu rahmat. Al-Quran juga merupakan rahmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran itu, daripada Al-Quran itu apa yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi sifat rahmat apabila diperhatikan dengan lebih mendalam, timbul beberapa persoalan. Apabila persoalan tersebut berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, adakah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, ini sifat rahmat yang mana merupakan suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun adakah ianya merujuk kepada sifat zatiyah ataupun sifat fi'liyah? Kalau nama Allah, kita tahu itu nama zat, ismu zat dipanggil, ya. Kemudian sifat rahmat, ada yang berpendapat bahawa sifat rahmat adalah sifat zatiyah, ya, sebagaimana pendapat Ibnul Jauzi dan Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikut mereka. Dan ada yang berpendapat Ar-Rahmah itu adalah sifat fi'liyah. Ini sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita nak tahu apakah sifat yang layak untuk kita nisbahkan bagi zat Allah Subhanahu wa taala, dan apakah sifat-sifat yang dikategorikan sebagai sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Jadi perbahasan tentang itu sangat panjang kalau kita nak ceritakan dalam masa yang agak singkat ini, ya. Namun secara ringkasnya dapatlah kita fahami bahawa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu sesudah nama zatnya, dan dinyatakan dua nama sifatnya, dan kedua-duanya itu mempunyai takluk dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul persoalan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan nama Ar-Rahman ke atas Ar-Rahim? Dan perbahasan ini juga sangat panjang diperbahaskan, ya, dengan berbagai-bagai pendapat, perbezaan pendapat di kalangan ulama. Namun secara ringkasnya dinyatakan bahawa sirah Ar-Rahman itu ataupun sirah fa'lan, ya, dia lebih mubalaghah daripada sirah fa'il ataupun isim rahim, ya. Di dalam bahasa Arab ni kata asasnya itu 3 huruf je, tetapi untuk menunjukkan pengertian makna yang lebih ataupun diistilahkan sebagai mubalaghah, maka kadang-kadang ditambahkan huruf. Kerana itu dinyatakan bahawa banyaknya huruf itu menunjukkan kepada banyak makna, ya. Kalau kita perhatikan dalam kalimah Ar-Rahman, alif, lam, ra, ha, mim, nun, dan ada alif di situ, alif mad, ya. Dah ada 7, ya. Kalau Ar-Rahim, alif, lam, ra, ha, ya, mim, ada 6.
Ya. Jadi banyaknya huruf menunjukkan kepada lebih banyaknya makna. Ya. Jadi nama Ar-Rahman menunjukkan kepada sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Serulah Allah. Ini Allah nama zat. Aw ud'u Ar-Rahman ataupun serulah Ar-Rahman. Kerana nama Ar-Rahman juga mempunyai pengertian yang merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kerana menurut para ulama lughah, nama Ar-Rahman itu tidak boleh diitilakkan, tidak boleh ditetapkan untuk sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang layak menggunakan nama Ar-Rahman berbanding dengan nama Ar-Rahim. Nama Ar-Rahim tu, yakni sifat Rahim itu boleh juga diitilakkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kepada hadrat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bulan Ramadan yang mulia ini, bagaimana untuk kita meraih rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kerana pernah satu ketika Nabi SAW menyatakan kepada para sahabatnya bahawa kamu tak akan dapat masuk syurga dengan sebab amal kamu. Ya. Seseorang daripada kamu tu tak akan dapat masuk syurga disebabkan amalnya. Sehingga sahabat bertanya, walaupun engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab tidak. Ya. Sehingga Nabi SAW pun tidak dapat masuk syurga melainkan dengan apa? Melainkan dengan fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita menjalani ibadah pada bulan Ramadan ini dengan berlumba-lumba, ya, mengejar pahala, sembahyang fardu, berpuasa di siang harinya, berterawih di sebelah malamnya, ditambah lagi dengan tilawah Al-Quran, belum lagi dikira dengan amalan-amalan sedekah yang tersembunyi ataupun terang-terangan. Berbagai-bagai kebajikan orang berlumba-lumba bulan Ramadan ni. Sebab apa? Sebab ganjaran pahalanya dilipat ganda. Allahu Akbar. Tapi kalau kita buat tu dengan tujuan menunjuk-nunjuk ataupun dengan tujuan yang untuk mendapatkan pujian, sanjungan, maka ini akan mendapat apa? Sia-sia. Ya. Jadi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal kebaikan kita. Ada diriwayatkan dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini ada dinukilkan di dalam Sahih Bukhari, bahawa bila mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan di dalam kitabnya, yakni muqaddar, ketetapannya, bahawa rahmatnya mendahului kemurkaannya. Yakni bulan Ramadan ini adalah untuk kita mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Peluang untuk kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengampunan atas segala dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita dan kelemahan-kelemahan kita. Bulan Ramadan ini untuk kita mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan setakat kita mengejar pahala. Ya. Kerana bukan dengan sebab amal pahala kita pun
Ya, bukan dengan sebab pahala amalan-amalan kita pun yang akan dapat membawa kita, melainkan hanya dengan rahmat dan kekurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW ada menyatakan bahawa ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat pada hari penciptaannya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu rahmat untuk diberikan kepada makhluk-makhluknya. Manakala 99 rahmat lagi Allah Subhanahu wa taala pegang dalam genggamannya dan disimpan untuk kehidupan akhirat. Dan dengan satu rahmat itulah kita berkongsi seluruh manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Dengan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat itulah seorang ibu mengasihi anaknya. Begitulah juga setiap haiwan-haiwan, tak kira orang-orang manusia ataupun jin, semuanya ada perasaan kasih sayang, belas kasihan. Ini semuanya adalah daripada satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan Ramadan ini, bulan untuk kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Daripada satu rahmat itu pula terpecah pada 1000 bahagian. 999 untuk orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang menuntut ilmu, para ulama dan orang-orang yang beribadah, melakukan amal-amal soleh. Manakala satu bahagian tu pada orang kafir. Kerana itu dalam kehidupan orang-orang yang tidak beriman ini penuh dengan berbagai-bagai kerosakan kerana tiada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ataupun ada pun kurang, mereka berebut. Ya. Sebaliknya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Ya. Khasnya kepada orang-orang yang ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyatakan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Dekat dengan siapa? Dengan orang-orang yang ihsan. Siapa orang-orang yang ihsan? Orang-orang yang ada sifat untuk memperbaiki mutu amalannya. Ya. Dalam hadis Jibril, ihsan itu Nabi SAW nyatakan sebagai apa? Anta abudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yani kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kamu tak mampu, tak dapat melihatnya, bahawa rasakan bahawa dia sedang melihat kamu. Ini ihsan. Bukan boleh nampak Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala pun. Tetapi seolah-olah tu nak kena bina, nak kena bentuk diri kita tu seolah-olah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah ihsan. Dan rahmat juga bermakna ihsan. Ya. Kalau diperhatikan dalam Al-Quran tu, kalimah rahmat tu ataupun kalimah rahman ataupun kalimah-kalimah yang mustaq seumpamanya, baik pada sudut kalimah isim ataupun fi'il, di dalam Al-Quran lebih 200, dekat 300 saya dah kira, tak larat nak kira dah, lebih sangat banyak. Ya, nak keluarkan, nak baca satu-satu ayat tak cukup setengah jam sini nak kuliah. Ya, sedikit sebanyak yang saya boleh ingat dengan kepala otak saya bacalah sikit. Ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu, inilah masanya untuk kita meraihnya bulan Ramadan ni. Macam mana? 10 akhir Ramadan ni lah yang kita nak kejar. Dengan macam mana ustaz? I'tikaf. I'tikaf tu kita duduk i'tikaf bukan dekat tepi jalan, bukan kedai-kedai kopi, bukan dekat pasar raya, bukan dekat pasar malam, bukan dekat bazar. Tetapi di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan tu khas dia pada 10 yang akhir tu Nabi dah betul-betul tawajuh dah iktikaf kat dalam masjid tu. Dan Nabi ajak sahabat-sahabat dia iktikaf. Bila kita masuk masjid kita doa apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, Kau bukakanlah untuk aku pintu-pintu rahmat. Bukan satu pintu. Nampak macam satu pintu kita masuk. Tapi kita minta, Ya Allah, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kita bukan minta pintu rezeki. Ya. Ada masuk masjid minta pintu rezeki. Buka, Ya Allah, buka pintu rezeki. Ya. Masuk masjid kita nak minta apa? Allah buka pintu rahmat tu. Begitu juga bila kita bagi salam, kita bagi salam, Assalamualaikum, nak bagi lengkap lagi, warahmatullah, nak bagi tambah lagi, wabarakatuh. Yang jawab salam pun macam tu juga, Waalaikumsalam, nak bagi lebih lagi, warahmatullah, nak lebih lagi, wabarakatuh, nak tambah lagi, wamaghfiratuh, nak tambah lagi, waridwanuh. Nampak kita doa, rahmat tu penting, warahmatullah. Bila saudara kita bersin, Alhamdulillah, dia acim. Alhamdulillah. Kita yang dengar ni buat apa? Buat ada je. Tak boleh lah. Rasulullah ajar kita doa untuk orang yang bersin yang cakap Alhamdulillah. Doa untuk dia. Doa apa Ustaz? Yarhamukallah. Doa apa maknanya? Semoga Allah merahmati kamu. Lepas tu dia kena jawab lah balik. Ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat luas. Begitu besar. Dan Allah pemilik rahmat. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Tuhan kamu adalah yang Maha Pengampun, dzur rahmah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu Wa Taala utuskan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ya. Jadi kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan apa? Taatlah kamu kepada Allah. Wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, mudah-mudahan kamu dirahmati. Ya, macam puasa ni, ya. La'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Ya, membentuk sifat takwa. Jadi dengan kita mentaati Allah dan Rasulnya ini, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan dengan sifat rahmat. Ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebagai zat yang bersifat rahmat, dia juga yang menciptakan rahmat untuk diagih-agihkan kepada sekalian makhluk-makhluknya. Maka inilah bulan untuk kita meraih rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Dengan kita melihat apakah keperluan-keperluan saudara kita. Satu ketika Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang beriktikaf di dalam masjid. Datang satu orang hamba Allah Taala ni datang mengadu pada Ibnu Abbas, saya ada masalah ni sekian. Sehingga Sayyidina Ibnu Abbas bertanya, kamu nak ke aku tolong kamu selesaikan masalah kamu ni? Kata orang tu, kalau boleh tolong, alhamdulillah lah, saya sukalah. Ya. Maka bila dicakap macam tu, Sayyidina Ibnu Abbas tu yang sedang iktikaf dalam masjid tu, dia bergegas keluar. Orang tu tanya, ya, kamu kan sedang iktikaf. Kata tak apa, saya iktikaf. Kerana saya dengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa seseorang yang menunaikan keperluan hajat saudaranya yang penting,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ganjaran pahala 10 tahun i'tikaf. Ya, satu malam i'tikaf Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya daripada api neraka sejauh 3 parit. Jarak 1 parit antara langit dan bumi. Itu 1 hari i'tikaf. Nampak? Jadi dalam Ibnu Abbas berusaha meraih rahmat Allah Ta'ala ni di i'tikaf dalam masjid tu, mengharapkan ganjaran rahmat, pengampunan, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau sanggup meninggalkan i'tikafnya tu untuk menunaikan hajat saudaranya. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita sedikit sebanyak manfaat daripada tazkirah saya pada hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dalam kita melaksanakan ibadah kita. Hendaklah kita melihat keperluan-keperluan saudara-saudara kita yang beriman. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah.